kat barat, sejarah ni mata pelajaran yang sangat-sangat penting. Orang gali balik sejarah-sejarah lepas ya, untuk menjadikan apa? Satu panduan, satu contoh tauladan ya. Bak kata Josh Santayana, kita akan mengulangi kesilapan yang sama jika kita tidak melihat sejarah negara. Sejarah yang telah berlaku. Contohlah, kita pernah dijajah oleh Inggeris, kita pernah dijajah oleh Portugis, kita pernah dijajah oleh Belanda, kita pernah dijajah oleh Jepun. Dan kalau kita tak lihat apa yang telah berlaku, ambil pengajaran daripada perkara-perkara yang telah berlaku, berkemungkinan pada masa hadapan atau dalam masa yang tak lama dah, ya, dalam masa yang terdekat pun kita boleh dijajah oleh orang asing balik. Dan kita kena ambil pengajaran daripada orang-orang yang pernah berada di bawah rejim pemerintahan Jepun contohnya, betapa susahnya hidup waktu tu. Nak makan nasi sebulan sekali belum tentu dapat makan. Makan ubi kayu setiap hari. Ya, ini adalah satu contoh kesusahan hidup jika kita tidak mempunyai sebuah negara yang berdaulat. Yang paling merisaukan saya, tak tahulah awak risau ke tidak, awak ada makan pun dah okey kan. Sebab yang cari makan mak ayah awak. Sepatutnya awak kena risau sebab awak dah pelajar prauniversiti, awak kena mengambil tanggungjawab ya terhadap apa yang akan berlaku pada negara. Contohnya kita tengok ya yang baru-baru ni tolong peka kan, kena tengok juga. Parlimen telah dibuka kan untuk semua ahli-ahli Dewan Rakyat untuk berbahas. Ya, sepatutnya apa yang dibahaskan pada waktu ini adalah bagaimana untuk mengatasi masalah pandemik COVID-19. Bagaimana untuk membantu rakyat untuk mendapatkan vaksinisasi dengan cepat. Bagaimana untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Bagaimana untuk mencari jalan untuk memaksimumkan langkah-langkah untuk menjaga keselamatan rakyat daripada pandemik COVID-19. Tapi apa yang berlaku dalam Dewan Rakyat? Mereka berbahas, bergaduh, bertelingkah, ya, berselisih pendapat, tengking-menengking. Apa yang dia buat? Berbahas kenapa pembubaran darurat ya tidak mendapat kelulusan daripada Yang di-Pertuan Agong. Ini yang dibahaskan. Pembangkang nak cari nama, nak cari undi, nak dapatkan balik hak dia dekat kerajaan. Ya. Jadi inilah yang menjadi perbahasan dalam parlimen yang baru saja dibuka bulan Ogos ini, beberapa hari ya selepas persyaratan darurat yang diumumkan oleh Perdana Menteri Malaysia pada awal ujung tahun lepas ke, tak silap saya. Bukan, awal tahun ni kan. Jadi parlimen baru dibuka, perbahasannya lah tentang itu. Hangat dalam Dewan Parlimen. Patutnya awak kena tengok ni semua kan. Jadi jika kita terus bertelagah macam ni ya, kita tidak mempunyai kestabilan politik. Kita tidak mempunyai kemampuan untuk mentadbir negara dan mendapat kepercayaan daripada orang luar, terutama pandangan daripada pelabur-pelabur asing. Dan seterusnya apa berlaku? Ekonomi akan down dan terus down dan terus down. Terus malap, pengangguran semakin banyak, kadar jenayah semakin meningkat. Kerajaan tidak mampu memberi peluang pekerjaan. Ekonomi, banyak kedai yang tutup, pelabur lari ke negara lain di Asia Tenggara, di rantau Asia Pasifik. Apa kesan daripada Malaysia? Negara kita akan mengalami penguncupan ekonomi. Dan kesan dari penguncupan ekonomi, kita akan mengalami kesusahan hidup. Seperti mana saya beritahu tadi. Yang ada kerja, mungkin gaji pun kena potong. Mungkin kena buang kerja. Kan? Yang tak ada kerja, apatah lagi nak cari kerja, makan pun susah. Ya. Kalau kita tengok dalam realiti sekarang, banyak kedai-kedai yang di Banting, dekat Banting ni pun dah tutup kerana tak mampu nak bertahan membayar sewa kedai. PKP kita pun sekarang ni dah nak masuk 2 tahun. Ya. Kedai tutup, tak dapat hasil. Buka kedai, COVID pula. Sekarang kalau awak tengok dah makin meningkat, berbelas ribu setiap hari. Kadar kematian meningkat sehingga 200 setiap hari. Dan kes kita telah mencecah 1 juta ya, kes positif keseluruhan Malaysia
yang membawa kepada 3 point something peratus kadar kebolehjangkitan di Malaysia. Ini satu kadar yang sangat-sangat tinggi. Memandangkan negara kita tak ramai penduduk. Kalau kita bandingkan dengan negara China, dengan negara Indonesia, ya, Amerika, mereka penduduk bilion. China saja 1.5 bilion penduduk China. Malaysia 32 juta. Kita mati setiap hari 200. Tengok betapa keadaan kita sebenarnya sangat-sangat kritikal. Jadi kalau solat tu doa-doalah supaya Allah ampunkan dosa kita semua, ya, pemimpin-pemimpin negara. Okey, semoga Allah mengangkat kembali musibah COVID-19 dari Malaysia dan dapat memulihkan ekonomi dan seterusnya, semua orang mendapat manfaat daripadanya. Ya, saya bercakap ni bukan melebel, orang kata bukan belebel-lebel, tak. Ini hakikat kita, bangsa kita, negara kita Malaysia sekarang. Semua orang kena sedar, semua orang kena buka mata. Semua orang kena ambil tahu. Ambil tahu bukan berarti memviralkan berita palsu. Ambil tahu bukan berarti memviralkan benda yang tidak benar. Ya, kita nak cari fakta, kita seorang pelajar pra-universiti, kita kena cari dari sumber yang sah. Kita kena menyelidiki, kita kena menilai. Ya, kan saya dah ajar bagaimana untuk mencari maklumat kan dalam minggu lepas. Jadi gunakan kemahiran itu. Okey, jangan dapat aja message dari WhatsApp group. Oh, okey, hantar semua. Entah ya ke tidak, tak tahu kan. Okey. Alright, so ini dah topik satu, kita akan lihat ni, ya. Negara berdaulat tu apa dia, maksud dia. Kita akan tengok sistem kerajaan, peranan kerajaan, jenis kerajaan. Kita akan tengok pembentukan Malaysia. Ini semua dah belajar masa Form 5. Daripada kemerdekaan 31 Ogos 1957 sehingga kepada penubuhan Malaysia. Kenapa Malaysia ditubuhkan? Bagaimanakah proses penubuhan Malaysia? Dan bagaimana daripada Malaysia tu terbentuk melalui gagasan Malaysia yang pada masa dulu mengandungi beberapa buah negara yang digabungkan dalam satu gagasan yang besar. Dan kemudiannya Filipina menuntut Malaysia. Indonesia menuntut Malaysia dengan kempennya Ganyang Malaysia. Kan? Ini semua kena ada dekat minda awak. Kena ada. Walaupun tak ingat secara in detail, tapi awak secara kasarnya setiap pelajar kena tahu benda ni, kena ambil iktibar, kena sematkan dalam dada. Ya, bahawa negara kita pernah mengalami saat getir, dan kalau kita tak jaga kedaulatan negara kita yang kita ada sekarang ini, kita semua rakyat Malaysia akan mengalaminya semula. Adakah anda sanggup? Jadi anda kena berfikir. Ya, sebagai pelajar universiti, take note benda ni. Ambil berat, ambil tahu anda adalah pelapis pemimpin negara pada masa akan datang. Ya. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, kalau untuk tajuk ini biasanya lah kan, dia suka keluar dalam soalan struktur. Contohnya berikan takrifan tentang negara. Berikan takrifan tentang negara berdaulat. So, ni jawapan dia kan. Kalau takrifan negara, bagaimana sesebuah negara itu dikatakan negara? Okey, boleh tak kita katakan Mauritius? Mauritius tahu Mauritius? Siapa nak melancong ke Mauritius? Jom kita pergi sama-sama. Pakai internet je sekarang ni, tak boleh pergi. Tak boleh pergi badan pergi sana. Ya. Mauritius adalah sebuah negara Islam. Sebuah negara Islam. Kecil je, pulau je, kecil sangat. Ya. Tapi terkenal dengan keindahan lautnya yang sangat-sangat jernih dan memukau. Orang kata wow lah. Mauritius. Cari dalam globe dunia. Ya. Nak pergi sana lebih kurang 8,000 lah. Nak pergi 8,000 belanja apa semua, flight pergi balik apa semua, pergi balik semua dah 2,000 lebih. Saya pun belum pernah pergi, tapi satu hari nanti saya nak pergi Mauritius. Okay, Mauritius sebuah negara yang sangat kecil, dikelilingi oleh laut, ya, laut Atlantik, laut Pasifik, laut China, laut China Selatan. Tapi kenapa dia menjadi sebuah negara yang berdaulat? Walaupun dia sekecil mana sekalipun, kerana dia ada apa? Dia ada sempadan. Dia punya sempadan. Persempadanan negara ni kita boleh kira dari segi persempadanan air, laut. Laut mana sampai mana itu sempadan Malaysia.
That's why jika ada nelayan dari negara asing, contohnya kita dengar dalam berita kan, nelayan Filipina menceroboh kawasan eksklusif negara menangkap ikan, dia akan didakwa. Dia boleh didakwa kerana menceroboh kawasan persempadanan Malaysia walaupun dia hanya untuk menangkap ikan. Ya, dia ada persempadanan dia. Mengikut air, kita tengok dari segi batu nautika, berapa jauh batu nautika. Batu nautika ke laut adalah sempadan Malaysia. Kalau kita tengok sempadan dari segi daratan pula, contoh kalau kita pergi Perlis, kita nak masuk ke Thailand, kita akan melalui kawasan Kelantan. Atas dari Kelantan tu apa? Tempat awak suka beli barang tu. Apa dia? Siapa tahu? Atas dari Kelantan tu. Tempat yang selalu mak awak suka beli barang kat mana tu? Pengkalan Kubur. Kubur tahu Kubur? Siapa tak nak pergi Kubur? Tahu Pengkalan Kubur? Itu satu kawasan persempadanan antara Kelantan dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan Thailand. Kan? Kalau kita nak naik, katalah kita naik kereta nak pergi Thailand ikut Kelantan, kita akan lalulah area itu Pengkalan Kubur, Sungai Golok, masuk ke Kelantan. Sebelum masuk ke Thailand, ada pintu gerbang, kita kena melalui pintu gerbang, kena check visa dan sebagainya sebelum boleh masuk ke sempadan Thailand. Jadi kalau ikut persempadanan daratan, kita ditandakan atau ditentukan melalui berapa negara sempadan dia sampai ke mana. Contoh kalau Kelantan dengan Thailand, okey, sampai Pengkalan Kubur tu, sampai Sungai Golok, itulah sempadan negeri Kelantan, Malaysia dengan Thailand. Ya. Okey, kemudian mempunyai sistem pemerintahan. Okey, saya nak tanya sekarang. Apakah bentuk sistem pemerintahan Malaysia? Puteri Diana. Puteri putih ke puteri tu? Nombor 35 kehadiran tu. Putih ke puteri? Puteri. Kenapa je putih? Puteri Diana. Buka kamera. Bila saya mention, awak ni suka menyorok atau ada self confident lah. Buka kamera. Apa dia? Apa cikgu soalan tadi? Soalan tadi saya tanya tentang apa dia? Sistem pemerintahan Malaysia. Sistem pemerintahan Malaysia. Pemerintahan. Apa dia? Saya cikgu. Apa dia? Mana dia? Puteri Diana? Mana Puteri Diana? Saya. Okey, apa dia Puteri Diana? Saya nampak muka awak ni, jangan kata saya tak nampak. Saya ada 4 monitor boleh tengok ni. Apa dia? Apa dia sistem pemerintahan Malaysia? Bukanlah cikgu. Aduh, Universiti tak boleh lupa. Baru tadi kan Madam dah beritahu apa. Sejarah ni kena ada kat mana? Dekat sini. Kena ada kat fingertip kita, kena ada. Besok kalau awak pergi Temuduga, ini kalau pemeriksa tanya tak tahulah, terus tak dapat kerja. Bukan main-main ni. Masa kat kolej matrik, Temuduga, pengucapan awam ni semua Madam ajar. Kolej Matrikulasi Selangor. Ya? Sebelum masuk form 6, Madam ada pensyarah Kolej Matrikulasi Selangor. Madam ajar Temuduga. Madam ajar pengucapan awam, ajar komunikasi. Macam-macam lah. Pengajian AM. Dalam pengajian AM mereka termasuklah yang Madam cakap tadi. Bagaimana nak hadir Temuduga, apa persiapan dan sebagainya. Kalau kita panggil interviewer tu tanya, okey, sistem pemerintahan Malaysia, cuba cerita sikit apa dia sistem pemerintahan Malaysia, awak tak dapat jawab. Habis tak dapat dah. Tak dapat beasiswa, tak dapat kerja kan. Kena tahu, sistem pemerintahan kita adalah sistem beraja berperlembagaan, demokrasi berparlimen. Cuba ingat balik. Demokrasi berparlimen. Apa maksud demokrasi berparlimen, beraja berperlembagaan? Apa maksud demokrasi berparlimen? Cepat, sekejap lagi saya tanya ni. Okey? Apa maksud demokrasi berparlimen, beraja berperlembagaan? Itu adalah sistem negara kita. Yang membezakan kita dengan Britain.
Britain adalah demokrasi juga. Tapi dia bukan demokrasi berparlimen, belajar, berperlembagaan. That's why Britain dia ada apa? Presiden. Dia ada Queen Elizabeth sebagai tonggak pemerintahan dia. Tapi kita tiap-tiap negara, tiap-tiap negeri dalam Malaysia kita ada Raja Melayu. 9 orang Raja Melayu. Itu beza dia. Ya? Okey. Sistem demokrasi berparlimen. Maksudnya apa? Kita memerintah melalui pemimpin-pemimpin memerintah melalui apa dia? Menteri-menteri yang dilantik melalui pilihan raya. Ya, di samping mengekalkan kuasa Raja-Raja Melayu sebagai ketua negeri dan di-Pertuan Agong sebagai ketua negara. Sebagai contoh, kita tengok pengisytiharan darurat. Siapa yang boleh isytiharkan? Perdana Menteri tak boleh. Perdana Menteri bukan bidang tugas dia mengisytiharkan darurat, tetapi Perdana Menteri mencadangkan dan mestilah mendapat kelulusan Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong akan meluluskan dan ia akan memperkenankan, mengumumkan darurat adalah kuasa Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara Malaysia. Itu beza negara kita. Okey, kemudian kita mempunyai kelompok masyarakat. Okey, apa maksud kelompok masyarakat yang mendiami Malaysia? Kita ada kelompok masyarakat yang mendiami Malaysia adalah masyarakat bangsa Malaysia. Bila kita kata bangsa Malaysia, dia terdiri daripada berbagai kaum. Kaum Melayu, kaum Cina, kaum India, orang asli, ya, dan lain-lain yang hybrid. Tahu hybrid? Sebab negara kita ni sangat kaya dengan budaya datang daripada pelbagai kaum. Kita pergi Melaka, kita ada kaum Baba dan Nyonya. Itu kaum Cina ke? Tak, dia campuran Baba dan Nyonya. Orang Cina kahwin dengan Portugis pun ada. Orang Melayu kahwin dengan India pun ada. Orang Melayu kahwin dengan Cina pun ada. Orang Cina kahwin dengan orang India pun ada. Jadi dia telah terasimilasi. Dan golongan ini kita namakan Melayu juga, tetapi Melayu hybrid. Ya, Melayunya adalah Melayu hybrid. Melayu yang telah bercampur warisan dia, anak-anak dia anak-anak hybrid. Ya, tapi bangsa Malaysia. Okey, orang Malaysia mengamalkan budaya Malaysia. Okey, itu maksud dia. Okey, bila kita kata negara yang berdaulat, bagaimana yang kita katakan negara itu sebuah negara yang berdaulat? Okey, kita ambil jadi contoh. Saya bagi contoh pulau yang cantik tadi, Kepulauan Mauritius kan. Dia sebuah negara berdaulat ke? Yes, dia sebuah negara berdaulat kerana dia merdeka. Dia tidak diperintah oleh mana-mana penjajah. Ya, berkuasa sendiri. Apa maksud berkuasa sendiri? Mempunyai keupayaan untuk memerintah negara dia sendiri tanpa berada di bawah cengkaman mana-mana kuasa sebagai tuan. Contoh negara kita. Kita berkuasa sendiri tak? Berkuasa sendiri melalui apa? Melalui menteri-menteri yang kita pilih melalui pilihan raya. Okey. Negara yang berdaulat juga mempunyai wibawa. Wibawa untuk apa? Contoh sekarang kalau kita tengok, negara kita boleh tak menangani masalah COVID-19? Boleh tak awak rasa? Bagaimanakah negara kita menangani COVID-19 sekarang ini? Saya nak minta respon Syafiq Hazim. Cuba. Bagaimana? Bagi pandangan. Dalam tingkatan 6 ni, awak kena boleh bercakap, ya. Boleh menyampaikan idea, boleh berhujah. Jika awak tak boleh bercakap, masalah lah nanti nak jawab esei kan. Oleh masalah nak, sebab esei perlukan huraian yang matang. Jadi sebab tu Madam dah cakap, awak ada print tak apa yang Madam suruh awak simpan sebagai rujukan? Buku Dewan Masyarakat, YouTube, apa nama lagi tu, Dewan Siswa, akhbar, Twitter, kan?
buku-buku rujukan yang sesuai. Tapi buku rujukan pengajian am ni kalau semester 1 boleh guna lagi lah. Kalau semester 2 saya tak galakkan beli buku rujukan sebab takut nanti grafnya tu salah ya. Ada graf yang salah, jadual yang salah, nanti awak pening lalas awak give up. Ya, sebab tu kalau untuk graf awak ikut pengajaran saya dalam kelas pun dah cukup kalau untuk graf kan. Okey. Apa maksud okey, soalan saya tadi. Siapa tadi saya panggil? Saya panggil siapa tadi? Tak menjawab ni. Saya. Azim. Okey, jawab. Cepat. Menutup sempadan negara. Itu jawab budak darjah 5 tu. Cuba panjang sikit uraian dia. Okey. Pada pendapat saya, mulakan macam tu. Pada pendapat saya, Malaysia berjaya menangani wabak COVID-19. Kalau tak berjaya, Malaysia tidak berjaya menandingi COVID-19. Kenapa? Okey, berikan alasan dia. Okey, mula. Pada pendapat saya, Malaysia tidak berjaya kerana rakyat tidak mengikut SOP yang telah dikeluarkan oleh kerajaan. Okey, kalau macam tu bukan negara kita yang tak berjaya tu. Yang tak berjaya ialah rakyat kita yang tak mempunyai disiplin diri. Kan? Itulah masalah dia. Masalah kita yang paling besar sekarang ni, rakyat Malaysia ni minda kelas ketiga. Kenapa kita kata minda kelas ketiga? Kerajaan dah buat SOP dah bagaimana nak menangani kan, COVID dah ada dah. Pakai sekarang ni double mask, sanitize tangan, balik dari luar terus mandi kan. Jangan bersalam masa ni. Ini norma baru kita panggil, norma baru dalam kehidupan kita sekarang sejak tahun lepas kan. Tapi ramai je orang tak ikut. Bila buka pasar raya, tak boleh mengunjung, berziarah antara saudara mara. Dia pergi dating dekat pasar raya. Ramai-ramai berbondong-bondong lah pergi dating kat pasar raya. Para remaja kita ramailah yang duduk bermeeting, berdating dekat simpang-simpang perumahan kan. Mana yang ada simpang-simpang semua ada kutu kat situ. Kutu apa? Kutu lepak ada kat situ kan. Konon-konon hang out kan. Hangout tu lah kan. Tahu hangout orang kata. Hang out with friends. Friends. Lepas tu dah lepak. Dah lepak tu kan bertepuk bertampar apa semua. Padahal sekarang kita ada varian Delta Plus. Varian YY1. Varian ni boleh merebak melalui udara. Bukan titisan Elio lagi. Udara. Dalam masa 15 minit. Boleh menjangkiti orang lain. Dan bila menjangkiti orang lain, pergi kepada orang lain lagi sampai 1 juta dah kes dekat Malaysia ni kena COVID-19 kan. Itu bukan masalah kerajaan, itu masalah rakyat negara yang tidak berdisiplin. Sebab itulah bila kita kata membentuk disiplin ni bermula dari rumah, peranan ibu bapa. Membentuk disiplin ini melalui sekolah. That's why awak kena pergi sekolah. Kena pergi daripada darjah 1 sampai darjah 6, tingkatan 1 sampai tingkatan 6, sampai ke universiti. Kerana di sekolah bermulanya pembentukan pribadi dan personaliti seorang pelajar yang akan membawa dia menjadi orang yang berguna untuk bangsa dan negara pada masa hadapan. Awak semualah pelapis bangsa kan, pelapis pemimpin negara. Jadi kena bentuklah dulu macam mana minda yang bertaraf kelas pertama. Kerajaan bagi SOP tak nak ikut. Itu minda kelas ketiga lah. Bukan masalah kerajaan tidak berwibawa. Kerajaan dah ada SOP, dah ada peraturan, dah ada akta. Ya, siapa yang melanggar peraturan denda 10,000 contohnya kan. Itu semualah penguatkuasaan, tapi ada ramai juga yang kena denda. Kata tak boleh balik kampung raya, awak pun balik juga ke Kelantan, bawa sekali virus COVID-19, dah kena Kelantan, yang dia tak mati, keluarga dia pula yang mati kan kat Kelantan. Ini yang dikatakan tidak berdisiplin. Berwibawa di sini maksudnya
kerajaan berjaya menjalankan tanggungjawab dia, tugas dia sebagai sebuah kerajaan untuk menjaga kesejahteraan rakyat, untuk menjaga kebajikan rakyat. Okey, untuk membuat hubungan luar yang baik, yang positif dengan negara luar. Kenapa? Kita perlu mempunyai hubungan baik dengan negara luar. Contoh, kita beli vaksin, kita buat sendiri tak vaksin? Kita tak buat sendiri, kita beli. Kita menyertai COVAX. Siapa dia COVAX? Persatuan Vaksin Sedunia. Kita bayar mahal untuk masuk dalam COVAX. Untuk memastikan apa? Memastikan kita mempunyai bekalan vaksin yang cukup untuk rakyat Malaysia. Sebab tu kita boleh suntik sekarang 500,000 suntikan sehari. Kita dah boleh sampai 500,000 suntikan sehari. Okey, dan kalau kita tengok jumlah dos 1 dan 2 sekarang dah mencecah kepada 15 juta dos suntikan, ya, 1 dan 2. Sebab tu kerajaan mensasarkan bahawa pada hujung tahun ini kita boleh mencakupi at least 70% rakyat Malaysia yang telah mendapat suntikan vaksin COVID-19. Yang ini yang kita katakan herd community. Apa dia? Komuniti kelompok yang nak dicapai supaya kita dapat menghalang daripada penularan wabak COVID-19. Faham tak? Okey, yang keempat situ, tengok yang keempat tu. Beridentiti. Apa maksud identiti? Identiti lah, kita mempunyai identiti kita sendiri. Kita, bila orang kata, oh Madam Rosnah ni macam ni, kalau bercakap suara dia kuat, okey, itu identiti saya. Madam Rosnah ni macam ni, kalau dia nak masuk kelas, dia mesti check dulu pelajar, mana pergi, check, pastikan dulu status pelajar macam mana, itu identiti saya. Okey. Setiap orang ada identiti dia. Ada 20 orang cikgu kat tingkatan 6, 20 identiti setiap orang berbeza. Awak 6BK3, identiti awak dan kelas lain berbeza. Okey, identiti negara kita juga of course lah berbeza dengan negara lain. Kalau kita tengok satu contoh yang mudah tadi, kita kata identiti Pulau Mauritius. Kalau kita kata Mauritius, orang nak pergi sana sebab apa? Okey, orang dah tahu dah identiti Mauritius tu macam mana. Lautnya cantik, tempatnya indah. Orang pergi sana rasa macam dalam syurga pula. Lautnya sangat-sangat jernih. Kan? Tapi kalau orang kata identiti Malaysia apa? Tahu tak apa identiti Malaysia? Farah, Wahidah. Kalau orang awak pergi melancong, awak pergi luar negara kan? Okay, you from Malaysia? Okay, what's your Malaysia's identity? Apa dia Malaysia's identity? Boleh jawab tak? Apa dia yang dominan dengan identiti Malaysia? Apa dia? Okay, come on, apa dia? Farah Wahidah. Bahasa mungkin. Bilang kau. Bahasa. Ada tadi yang sebut bilang kaum kan? Bagus. Siapa yang cakap bilang kaum? Siapa? Main nak tengok muka sikit. Nak belanja cekodok? Cekodok. Siapa nak belanja cekodok ke Raja Nai? Mana dia? Cepat tunjuk muka. Tak nak tunjuk muka. Kenapa? Tunjuk muka. Siti Nur Naidia ya? Muka mana? Muka tunjuk. Kan? Bila orang kata Malaysia, negara yang berbilang kaum, berbilang budaya, berbilang bahasa. Cuba pergi negara Indonesia. Jumpa tak identiti yang macam ni? Tak ada. Malaysia tak ada. Bahasa Cina, bahasa India kat sana sikit je. Dan bila jumpa mereka tetap ada kan Cina, India, tapi mereka dah terasimilasi dengan budaya Indonesia. Dan bila mereka bercakap kan persis orang Indonesia. Orang Cina dekat Indonesia bercakap seperti orang Indonesia. Kenapa? Sebab sistem pendidikan dia adalah satu sistem pendidikan, iaitu sistem pendidikan Indonesia. Dia tak macam kita. Ada sekolah Cina, sekolah rendah jenis kebangsaan Tamil, sekolah rendah kebangsaan kan. Di peringkat asas tu dah berbagai sistem aliran. Kalau dulu kita panggil zaman Inggeris, kita panggil sekolah vernakula.
Jadi di peringkat basic je, di peringkat anak-anak dia, orang kata tanam anak pokok. Kita nak tanam ni pokok durian, Musang King ni kita nak tanam. Tapi kita ambil anak pokok durian kampung. Jadi tak agaknya durian Musang King? Jadi tak? Tak jadi. Kenapa? Kita kena tengok anak pokok tu anak pokok apa. Barulah kita jadi apa yang kita nak. Kita nak buat kuih semprit. Resepinya kita guna kuih bangkit. Jadi tak kuih semprit? Tak jadi. Itu maksudnya identiti kita adalah sesuai dengan negara kita. Kenapa kita berbilang kaum? Kenapa kita ada berbilang bangsa? Yang itulah yang kita kena belajar sejarah. Kena tahu tentang sejarah. Itu baru sejarah negara. Belum lagi saya tanya sejarah negara apa? Sejarah negara New Zealand ke, Scotland kan? Amerika ataupun Turki. Itu lagi awak termenung nanti kan. Jadi ini sejarah negara kita kena tahu. Jadi apabila soalan tanya tentang konsep negara, apakah takrifan negara berdaulat, yang inilah dia. Ya, takrifan negara mesti mempunyai sempadan, mesti mempunyai sistem pemerintahan, mesti mempunyai kelompok masyarakat yang mendiami dalam kawasan tersebut. Bagi negara berdaulat, mestilah negara itu merdeka, tidak ada jajah oleh mana-mana kuasa asing. Mestilah negara itu berkuasa sendiri ke atas pemerintahannya. Mestilah negara itu mempunyai wibawa untuk menjaga kesejahteraan rakyatnya. Mestilah mempunyai identiti yang tersendiri. Inilah takrifan negara berdaulat dan juga takrifan sesebuah negara. Okey, kita terus pergi slide yang ketiga. Ni mungkin yang slide last lah. Sekarang dah 11.21 dah. Kita mula 10.30 sampai 11.30 kan. Okey. Ini pula lah kerajaan. Tadi kita kata takrifan negara. Negara adalah merujuk kepada yang mempunyai sempadan. Ni dia tadi kan. Tadi kan yang ada sempadan, yang ada sistem pemerintahan, ada kelompok masyarakat. Tapi kalau merujuk pada kerajaan pula, apa dia kerajaan? Yang memerintah negara kita siapa? Kerajaan. Kerajaan tu ialah siapa? Menteri-menteri yang telah dilantik dalam kabinet melalui pilihan raya. Itu yang dinamakan demokrasi. Ya, demokrasi. Tapi bukan demokrasi zaman Yunani. Demokrasi zaman Yunani dulu, negara Athens kan, demokrasi kan. Mereka diwakili oleh semua rakyat dia dalam parlimen berbahas untuk negara dia. Kita dah ramai, dulu Yunani tak ramai. Bolehlah mereka duduk dalam satu bumbung berbincang ya tentang tadbir urus negara dia. Ya, Tamada Yunani kan, great. Okey, sekarang kita tengok kerajaan. Apa dia kerajaan? Kerajaan good governance, tadbir urus yang baik. Sebuah kerajaan, contohnya kerajaan Malaysia. Orang kata kerajaan apa? Kerajaan Malaysia mempunyai tadbir urus yang baik. Okey, tadbir urus yang baik iaitu bagaimana negara itu ditadbirkan dengan baik dan meminimalkan kelemahan dari segi birokrasinya, kelemahan daripada rasuahnya, kelemahan daripada ketidakcekapan penyampaiannya. Dekat sini. Okey. Menyediakan kemudahan ekonomi, ada peluang pekerjaan, ekonomi berkembang bukan menguncuk. Okey, setiap rakyat mendapat peluang untuk mencari mengumpul kekayaan dengan adil. Okey. Menyediakan perkhidmatan. Perkhidmatan apa? Perkhidmatan macam-macam termasuk kesihatan, perkhidmatan pendidikan, perkhidmatan rekreasi, perkhidmatan kependudukan, semua ada kat sini. Aman, memastikan negara dalam keadaan aman. Ni tanggungjawab kerajaan. Contoh, apa yang berlaku sekarang? Apa yang berlaku sekarang, pandemik COVID-19 melanda seluruh negara Malaysia kan. Jadi untuk memastikan kita berada dalam herd community, okay, that's why kerajaan sekarang memperkenalkan lagi satu cara untuk mendapatkan vaksin secara walk-in. Siapa yang tidak mendaftar dengan MySejahtera sekarang bermula hari ini dah boleh walk-in ke pusat-pusat yang telah ditentukan. Okay, kalau dekat sini saya rasa dekat ni KLA kan, dekat Movenpick tu ada satu.
tempat dia, ada lagi tempat-tempat yang lain, mereka boleh walk in untuk mendapatkan suntikan dan daftarnya nanti kemudian dekat situ juga boleh daftar kan. Ini terutamanya untuk warga emas yang tak tahu nak guna MySejahtera tu kan. Okey. Menstabilkan persaingan ekonomi, kawalan perlindungan alam sekitar. Ni isu alam sekitar juga menjadi satu isu yang harus ditandangi oleh pihak kerajaan. Contoh kalau kita tengok dekat tempat sejuk tu Cameron Highland kan. Sejak COVID-19 ni orang tak boleh rentas negeri. Tak boleh pergi melancong ke Cameron Highland. Ya, Cameron Highland dah jadi sejuk dah. Ya. Berkabus dah. Ya, kenapa? Kurang pencemaran. Masa sebelum COVID-19 orang semua tiap minggu pergi Cameron Highland, ramai orang pergi sana kan. Udara jadi panas. Jadi tak sejuk. Dulu masa saya kecil pergi Cameron Highland, kalau kita bercakap tu keluar asap kat mulut kan. Berangan lah ni konon-konon dekat overseas kan. Kalau pergi Cameron Highland sekarang dah tak ada. Tapi sejak COVID-19 ramai tak ada pencemaran, kurang pencemaran. Jadi apa yang berlaku, udara dah kembali sejuk kembali di Cameron Highland, dah berkabus semula kan. Jadi siapa yang nak jaga ni alam sekitar ni? Rakyat, negara lah, kerajaan lah kena jaga. Kan? Kerajaan kena jaga, bagaimana nak jaga? Melalui penguatkuasaan. Penguatkuasaan, macam-macam lah jabatan perhutanan, jabatan alam sekitar adalah ejen-ejen yang badan-badan yang ditubuhkan kerajaan untuk memastikan penguatkuasaan alam sekitar ni akan diikuti, akan dipatuhi. Ya. Penyediaan keperluan asasi. Apa keperluan asasi? Klinik, sekolah, taman rekreasi. Kan? Ini contoh yang paling mudah lah kan. Kawasan perumahan. Ini semua keperluan asasi manusia. Pekerjaan, makanan, utility. Kan? Memastikan kestabilan ekonomi. Kestabilan ekonomi. Ini yang mereka selalu bersidang, bincang. Bagaimana kita nak sekarang ekonomi kita dalam keadaan menguncup kan. Menguncup maksudnya dia tidak berkembang kesan daripada COVID-19. Ramai orang tak ada kerja, ramai juga orang yang dibuang kerja, ramai orang yang kena potong gaji, ramai majikan terpaksa tutup kedai. Ya. Jadi bagaimana kerajaan menangani masalah ini? Ya, dengan cara dia buat apa? Contoh sekarang ni kalau kita tengok program pemulihan ekonomi. Program pemulihan ekonomi yang dibuat oleh kerajaan sekarang adalah tujuan dia untuk menstabilkan ekonomi supaya nilai duit, ada pengaliran duit. Rakyat ada duit untuk makan. Ada makanan yang terhidang atas meja. Tak ada anak-anak yang tak ada makan kebuluran. Kan? Jadi apa yang kerajaan buat? Bagi bantuan ya dan sebagainya, beri pinjaman, kurangkan interest kan, moratorium dan sebagainya kan, yang pinjam PTPTN di-easekan dulu bayarannya selama 6 bulan ya. Ini semua yang dilakukan oleh kerajaan untuk memastikan rakyat berada dalam keadaan sejahtera ya, rakyat berada dalam keadaan selamat. Ini semua tanggungjawab kerajaan. Kita panggil good governance ya. Okey. Alright. Okey, yang ini penubuhan Malaysia, medan rasa kita akan sambung besok lah. Tak sempat hari ini sebab bila kita bercakap tentang Malaysia dan negara ni sebanyak benda yang perlu kita ulaskan kan. Okey, hari ini saya banyak cakap, besok saya akan tanya ya. Baca semula yang ni, baca semula semua ni termasuk pembentukan Malaysia ni. Awak dah belajar tingkatan 5 kan? Saya akan tanya banyak soalan besok tentang pembentukan Malaysia. Tolong baca ya. Yang ni kita dah buat hari ni. So hari ni saya dah terangkan yang kerajaan, apa dia kerajaan. Dan yang besok kita akan pergi kepada penubuhan Malaysia. Dan besok juga saya akan tunjukkan bagaimana untuk proses menulis esei dalam STPM. Sebab hari ini tak sempat, sekarang dah pukul 11.30. Okey, boleh? Jadi rumusan dia apa yang kita belajar hari ini. Tolong rumuskan apa yang kita belajar hari ini, Sazwan. Rumuskan secara ringkas apa yang kita belajar hari ini. Sazwan. Ini yang saya paling tak suka belajar online ni. Sebenarnya saya suka mengajar online. Yang saya tak suka ni, awak suka menyorok belakang kamera. Lepas tu panggil nama sekali 2 kali tak ada. Pergi mana dah? Main game ke apa? Cepat jawab.
Apa yang kita belajar hari ni? Rumuskan dalam satu ayat yang paling mudah. Paling orang kata ayat awak saling sempoi lah. Apa yang awak belajar hari ni? Sansuan. Tengok tu Muhammad Hafiz, dia on dia kamera kan. Baguslah, ini satu contoh boleh jadi pemimpin negara ni. Hafiz. Hafiz. Ya, cikgu. Bagus. Oh, dah bergema dah suara saya pula. Off. Sazwan, saya panggil dari mana? Sampai sekarang tak menjawab ni. Sazwan. Sazwan Syauki. Ini join tapi orangnya tak ada macam mana? Umpamanya ada jasad, roh tak ada. Gana mu ni? Ambo nak royak lagu mana ni? Mu dah besar-besar semua ni. Takkan ambo nak pergi ketik-ketik demo guana mu ni? Siapa lagi ni? Khairul Yusof. Okay. Apa belajar hari ni? Cepat rumuskan. Cepat rumuskan apa kita belajar hari ni. Kita dapat tahu konsep dan ciri negara berdaulat. Okey. Konsep negara tu apa lagi? Lagi apa? Dengan ciri. Bukan, okey, ciri negara berdaulat. Konsep negara tu apa? Ciri negara berdaulat tu apa? Dan lagi satu yang ketiga, kita belajar apa? Rosnita. Rosnita. Ya, madam. Kita belajar apa? Yang Ada 3 ketiga. perkara tadi yang saya jelaskan panjang lebar. Aduh, sakit tekak saya dah bercakap 2 jam dah ni. Apa dia? Madam jelaskan tentang yang pertama, sistem demokrasi berparlimen, contoh-contohnya tu. Lepas tu madam jelaskan tentang tarifan negara, apa maksud tarifan negara, maksud negara berdaulat, semua tu. Lepas tu madam ada jelaskan tentang budaya negara kita dengan negara luar. Ada lagi satu tu. Okey. Thank you. Lain pula. Saya panggil orang lain pula. Okey. Syahmin Baharudin. Duk pakai samping ke tu Syahmin? Tak habis-habis ke samping lagi ni? Syahmin. Syahmin Baharudin. Apa dia lagi kita belajar? Jangan sebut yang kawan dah sebut. Ada lagi satu kita belajar. Apa? Satu, peranan kerajaan. Ya, betul. Peranan kerajaan dalam membentuk apa? Sebuah negara yang berdaulat. Kena tahulah apa dia tadi peranan kerajaan, kan? Dan esok kita nak buat apa? Faridatul Husna. Faridatul Husna besok. Ya, madam. Besok nak buat apa? Madam nak ajar cara buat urusan AC. Apa dia? AC. Sebelum tu kita tak habis lagi yang ini. Yang ini buat apa lagi sambung besok? Pembentukan Malaysia. Ya. Besok kita tengok pembentukan Malaysia. Awak dah belajar masa form 5 kan? Sejarah Malaysia. Besok saya akan tanya banyak. Jadi baca balik sejarah penubuhan Malaysia September 1963. Okey. Lepas tu baru saya tunjuk bagaimana nak menulis esei ya. Sebenarnya tajuk ni satu tajuk yang besar. Kita kena habiskan dalam minggu ni sampai hari awak tak ada kelas PAM hari apa ya? Jumaat pun awak ada kan? Esok madam, esok tak ada kelas. Oh besok. So ada Rabu, Khamis, Jumaat lah kan? Sebab Ya, betul madam. kelas saya 6 AK1 tu hari Jumaat tak ada. Tu yang saya wonder hari apa. Tak ada. So besok tak ada. So kita jumpa pada hari Rabu lah macam tu ya. Okay? Okey madam.
Okey, madam. Baik. Okey, madam. Jangan lupa sekali lagi pesanan. Jangan lupa bila kita belajar kena ada pen, kena ada pensel, kena ada alat tulis, kena ada buku. Ni Imam Syafi'i bagi tahu ni kan, bukan madam bagi tahu. Dia kata, okay, ni sebagai pesanan terakhir sebelum kita tamat kelas kan. Seorang pelajar tu kalau dia nak belajar, dia perlu mempunyai beberapa kelengkapan diri. Satu daripadanya persediaan minda. Persediaan minda kena ada. That's why kita kena ada jasad dan roh semasa kita belajar. Jangan jasad ada, roh tak ada. Okay? Kita kena ada persediaan guru yang baik. Awak dah ada guru yang baik. Siapa guru yang baik? Siapa guru yang Madam baik? Rosna. Madam Rosna. Madam Rosna. Kita kena ada peralatan kan. Apa dia? Jangan duk dengar macam tu, dengar lopong. Dia dengar lepas tu habis kelas tak tahu apa aku belajar hari ni jadi. Kan? Apa? Entah aku belajar hari ni tak tahu apa. Tuan Mahathir bagi tahu macam tu kan. Tak tahu apa belajar hari ni. Betul kelas nak kata gana mu ni. Tak tahu mu tak hadir kelas kau. Jadi kena tahu lah. Dah tulis. Macam mana kita kena take note. Okey, boleh? Nanti saya hantar picture lah kat awak yang, tapi tak perlulah kot sebab tak banyak pun. Nanti awak akan besok lah saya hantar sekali untuk satu ni dalam bentuk PDF sebab ada yang tak habis lagi. Yang tak habis lagi contohnya tentang tadi kan yang kerajaan pembentukan Malaysia. Habis semua tu baru saya hantar satu ni terus. Okay. Alright, kita jumpa besok. Kita jumpa hari Rabu. Jaga diri, jaga kesihatan, stay safe, stay strong. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye. Salam. Bye. Thank you, madam. Okay. Madam. Madam.